Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Tempat di mana kita bongkar politik Malaysia tanpa tapis, tanpa takut, dan tanpa tunduk kepada sesiapa. Hari ini kita akan bincangkan ataupun kita mahu ulaskan satu topik yang panas, serius tetapi penuh makna untuk masa depan Sabah. Jadi kalau kamu orang Sabah ataupun rakyat Malaysia yang peduli dengan politik negara, sila duduk, pasang telinga dan jangan skip. Sebab hari ini kita bukan saja sembang kosong, tetapi ini adalah sembang masa depan negeri kita Sabah. Tun Musa Aman, tokoh politik Sabah yang pernah menjadi Ketua Menteri selama 15 tahun, dari tahun 2003 sampailah tahun 2018. Ramai yang kata yang dia ini adalah Ketua Menteri Sabah yang paling berpengaruh di dalam sejarah Sabah. Tetapi selepas PRU14, beliau senyap sekejap saja. Dan sekarang pada 10 April 2025, beliau kembali, tetapi bukan sebagai calon politik biasa. Musa Aman kembali ke pentas utama sebagai tuan yang terutama negeri Sabah. Dan apa yang menarik, ini bukan sahaja kemunculan semula, tetapi ini juga merupakan detik bersejarah sebab beliau merupakan bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama yang kini dilantik sebagai TYT. Memang satu sejarah, tetapi sabar, cerita kita ini tidak habis di sini. Coba bayangkan, dulu Musa Aman yang berdiri dan bacakan ucapan dasar kerajaan sebagai Ketua Menteri kepada TYT, hari ini giliran dia pula menerima ucapan dasar itu sebagai TYT daripada anak didik politiknya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Haji Jinor? Bayangkan perasaan masa itu, macam ayah dan anak di dalam politik. Kalau kita imbas kembali sejarah, Haji Ji ini memang naik di bawah pentadbiran Musa Aman dahulu. Dari pembantu menteri naik menjadi menteri penuh dan hari ini dua-dua mereka berada di puncak kuasa. Satu sebagai ketua menteri dan yang satu lagi sebagai ketua negara. Hebat kan? Tetapi tunggu dulu. Saya rasa ramai yang tengah tanya di dalam hati. Adakah ini semua kebetulan atau memang dirancang rapi? Adakah ini satu bentuk pengukuhan semula kuasa politik lama? Apa pendapat Anda? Sebenarnya kita kena berani bertanya soalan yang begini. Sebelum itu, sekarang mari kita cakap pula pasal ekonomi Sabah sekejap. TYT Musa Aman bacakan ucapan perasmian pembukaan DUN Sabah baru-baru ini. Beliau mengumumkan Sabah berjaya menarik pelaburan sebanyak 6,5 bilion ringgit pada tahun lepas. Dan 38,7% daripada jumlah itu datang dari sektor pembuatan. Kita selalu dengar yang Sabah ini kaya dengan hasil bumi, tetapi kali ini nampaknya mereka serius ingin mengubah haluan. Daripada ekonomi berasaskan sumber kepada ekonomi berasaskan industri dan teknologi. Ini adalah satu perkembangan yang positif yang memang tidak dapat dinafikan. Tetapi kamu pernah dengarkah pepatah, setiap pelaburan ada cerita di sebaliknya? Oleh itu kita kena tanya, pelaburan 6,5 bilion ringgit itu betul-betul sampai ke tangan rakyat ataupun habis dekat golongan elit saja? Sebab kita sudah banyak kali dengar kisah projek mega tetapi rakyat di bawah tetap hidup susah. Jalan berlubang, elektrik tidak menentu. So, pelaburan besar itu satu perkara, pelaksanaan dan impaknya pula perkara yang lain. Selain itu, Sabah juga berjaya mengutip hasil negeri lebih 6 bilion ringgit atau angka yang tepat 6,842 bilion ringgit. Ini bukanlah satu angka yang kecil. Dan antara cara mereka boost kutipan hasil ini ialah melalui cukai jualan negeri ke atas 3 produk baru, yaitu pasir silika, biojisim kelapa sawit, dan emas serta perak yang di Lombong. Gerakan ini jelas ingin mengurangkan kebergantungan Sabah kepada hasil minyak dan gas. Memang sangat bijak. Baiklah, masuk ke bab politik. Ini yang selalu buat ramai panas. GRS sekarang masih lagi memerintah Sabah tetapi bukan berdiri sendiri.
Mereka bergantung kepada 4 kursi DAP, 2 dari PKR dan 1 dari APKO. Jadi walaupun GRS ini gabungan parti-parti tempatan Sabah, hakikatnya mereka masih perlukan sokongan PH untuk kekal stabil. Dan kamu juga tahu kan, yang kerjasama politik ini ibarat perkawinan. Kalau tidak ikhlas, memang cepat retak. Tetapi apa yang menarik, 2 kali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Sabah dan secara terbuka mempertahankan Haji J. Masa krisis politik dulu dan masa ucapan beliau di Tuaran. Ini adalah satu isyarat yang jelas bahwa Kerajaan Persekutuan masih memerlukan kestabilan di Sabah dan Haji J masih dilihat sebagai orang tengah yang boleh jaga keharmonian antara pusat dan negeri. Tetapi dalam masa yang sama, pembangkang di Sabah pun tidak kurang juga sibuk mereka. Sekejap kata tidak mahu bekerja sama dengan sesiapa dan sekejap kata sedia untuk berunding. Macam tidak ada pendirian. Dan realitinya kalau ada gabungan politik yang boleh berdiri sendiri, itu GRS. Mereka ini macam GPS di Sarawak, gabungan lokal yang kuat, tetapi masalahnya Sabah ini penuh dengan sejarah politik yang rumit. Lompat parti, sabotaj dalaman, dan perebutan kuasa tidak pernah habis. Jadi kita sebagai rakyat kena peka. Jangan terpedaya dengan wajah manis dan slogan yang indah. Tengok rekod, tengok hasil. Sekarang mari kita ulaskan sedikit bab persepsi dan persoalan panas. Ramai yang tanya, adakah gabungan Musa Haji J ini benar-benar ikhlas ingin membawa Sabah ke arah lebih baik, atau ini sebenarnya proyek konsolidasi kuasa orang lama? Kita tidak boleh nafikan yang Musa Aman ini ada pengalaman dan dia dikenali sebagai tokoh pembangunan. Tetapi dalam masa yang sama dia juga tokoh kontroversi satu ketika dahulu. Dan Haji J pula walaupun banyak kali buktikan kemampuan sebagai pemimpin, dia tetap masih bergantung kepada kerjasama rentas parti untuk kekal berkuasa. Jadi adakah ini gabungan strategik demi rakyat ataupun demi kesinambungan pengaruh politik mereka? Dan satu lagi, kamu pernah terfikirkah? Bila bekas ketua menteri jadi TYT, adakah ini akan mengganggu keseimbangan politik negeri? Sebab kalau TYT sepatutnya bersifat neutral. Kita tidak boleh nafikan latar belakang Musa Aman yang penuh dengan sejarah politik aktif. Bolehkah beliau betul-betul kekal neutral dan tidak akan campur tangan? Atau mungkinkah beliau akan jadi pemain kuasa senyap di belakang tabir? Soalan-soalan ini penting untuk kita pikir. Kita bukan tuduh, kita cuma tanya. Sebab di dalam politik yang tersirat selalu lebih menarik daripada yang tersurat. Kita sebagai rakyat ada hak untuk tahu, untuk persoal dan untuk memberi tekanan supaya pemimpin kita kekal telus dan jujur. Akhir kata, kombinasi Musa dan Haji J ini memang nampak hebat di atas kertas. Pengalaman lama dan kepimpinan baru. Tetapi masa akan menentukan sama ada ini permulaan kepada era kegemilangan Sabah atau sekedar satu episode lagi dalam drama politik panjang yang tidak berkesudahan. Kita tidak perlukan lagi politik kosmetik, kita perlukan keberanian, integriti dan kesungguhan untuk betul-betul mengubah nasib rakyat Sabah. Dari bandar sampailah ke pedalaman. Jadi apakah pandangan kamu semua? Kombinasi Musa Haji J ini peluang emas ataupun helah politik? Rasa-rasanya Sabah makin kuat atau makin bergantung kepada kuasa luar? Nah, coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu suka perbincangan macam ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini Currents VMY sebab kami janji akan terus bawakan analisis politik paling pedas, paling telus, dan paling berani di Malaysia. Baiklah, sampai di sini dahulu video kita pada hari ini. Terima kasih sebab sudah mendengar sampai habis dan ingat, politik bukan sekadar berita. Ia menentukan hidup kita setiap hari. Sampai jumpa di video seterusnya. Salam hormat dan salam sejahtera dari Currents VMY.